Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam channel BS Studio guys. Okay guys, aku dah tahu korang mesti lama gila tunggu video yang last kali. Kalau korang boleh tengok kat channel aku ni, masa kita pergi eksplorasi di Perak, di Casuarina in Taipei. Tempat tu sebenarnya aku nak beritahu korang, ni lah cerita yang aku nak cerita kat korang. So sebelum tu kita layan intro dulu guys. Jom check it out. Let's get started. Okay guys, kita sambung cerita pasal tadi. Okay, aku nak cerita pasal apa tu, kronologi lebih kurang bunyi dia macam apa di sebalik takbir cerita-cerita yang kita orang pergi ke Casuarina in Taipei tu. Jadi, okay, cerita dia pun boleh macam ni. Lepas habis kita shoot di Tasik Cermin, kalau korang dah tengok video tu, Tasik Cermin tu kita orang pergi memang tak ada masalah lah, sebab kita pergi 2 orang je masa tu. Lepas tu yang cousin aku yang seorang lagi tu, yang ambil cameraman tu, yang seorang tu, dia tak ada. Jadi kawan aku lagi seorang yang shoot. Ambil cakap dia, okay, kita shoot lah. Kita shoot je pergi dekat Tasik Cermin tu. Kat situ apa-apa berlaku pun memang tak ada apa tau. Sebab first cerita dia sebenarnya kita orang pergi, first memang lampu memang down gila. Memang ada masalah gila. Tak tahu kenapa, sebab kita orang dah charge full. Lepas tu dengan kita orang punya stabilizer pun macam tak tahu, dia macam tiba-tiba blank pun. Dia macam lepas tu habis cerita tu, kita orang repeat lagi sekali. Tapi kali tu kita nak repeat kali 2 untuk Tasik Cermin. Tak ada seorang lagi kru. Jadi kita orang Berdua saja. Dua sajalah dengan member aku kan. Tak kisah, kita pergi, kita shoot apa semua. Kita tanya dekat sekitar tu lah. Masa siang tu kita orang ada pasal jejak, tapi aku tak buat apa video tu. Kita terus shoot malam, terus explore terus malam kan. Tu ada tanya penduduk penempatan kat situ lah, tanya tempat ni macam ni. Dia kata tak ada, tempat ni memang orang cakap taman rekreasi. Memang kerajaan Perak pun dah buat taman ni untuk kita beriadah petang-petang, bawa anak-anak jalan. Sebab Tasik tu, kenapa orang pergi Tasik Cermin? Sebab dia Tasik dikelilingi dengan gunung ganang. Di atas tu ada terpancarnya matahari. Bila matahari tu tembak dekat air tu, dekat Tasik tu, dia akan nampak cantik, nampak semua langit. Tu orang panggil Tasik Cermin. Okay, sejarah kat situ Tasik Cermin tu, yang ada mengatakan semua apa nama, banyak orang-orang di negeri, di Perak tu mengatakan tempat ni adalah kampung dia guys. Kampung bunian guys. Maksudnya tempat-tempat macam tu. Contoh je macam kes kehilangan acap kan, kita dah tahu tempat tu macam mana. Tapi untuk repeat, untuk kali kedua aku pergi dengan kawan aku yang berdua saja tu, alhamdulillah tak ada apa-apa yang orang cakap mencurigakan lah. Tapi ada satu part yang kalau kau tengok balik video tu, nanti aku tunjuk video tu, satu part yang orang cakap dengar orang nangis. Macam dia bukan nangis, dia macam dia macam tu lah. Jadi aku dengan Amir ni pandang satu tempat di sudut tempat tu, terus pak belah kiri. Dan kita orang sembang macam biasa balik. Macam biasa lah, tak ada apa lah. Dalam 15 minit macam tu, kita orang cakap, jomlah kita gerak. Sebab dah tak ada apa tengok ni tempat. Ada apa biasa je kan. Sebab masa yang first yang kami kata pergi, lampu tu blend, malap gila tu. Time tu dengan ada orang bunyi halaunya. Bunyi macam seorang yang halau, macam shh. Dia macam halau tu. Okay, tak apalah, aku pun tak kisah. Aku cakap okay, relax dulu. Dalam sebulan aku tengok gap dalam video Tasik Cermin yang mula trailer tu, nak ke Tasik Cermin yang full video pun dalam, aku rasa dalam 2 bulan tu. Lepas tu nak pergi tu dalam sebulan. Tak silap aku, Tasik Cermin ke nak pergi ke Casuarina in Taipei tu dalam masa sebulan macam tu lah, 1 bulan lebih. Jadi kami stand down, kami duduk bincang apa semua. Kami kata okay, kita nak buat explore dekat Casuarina in Taipei. Aku pun sebelum nak pergi lagi 2-3 hari macam tu, aku call kawan aku. Aku cakap kawan aku, ada seorang kawan aku daripada sana lah, Ifan. Aku cakap, Ifan, aku nak pergi ke sana ni, macam mana tempat apa semua kan. Lepas tu dia kata,
boleh, tak ada masalah kan. Okey, tempat tu okey apa semua, memang dah betul lah, dah terberkalai. Jadi aku cakap dia, nak join tak? Join sekali. Lepas tu masa tu tak silap aku hari Sabtu, Jumaat aku call, Khamis aku call dia, sorry, Khamis aku call dia, Jumaat aku confirm dengan dia. Bila hari Khamis tu aku dah call dia apa semua, Jumaat tu aku confirm dengan dia, okay fine. Hari Sabtu petang kita orang gerak. Hari Sabtu berapa bulan aku tak ingat. Hari Sabtu tu aku on dia, aku call, fine. Hari Sabtu besok, masa tu hari Jumaat lah, Sabtu tu aku call, aku cakap pukul 6 petang dia boleh sampai. Okay, pukul 4.30 macam tu Aku call dia bagi tahu dia apa semua. Dia kata on, dia kata dia nak join. Lepas tu aku cakap, macam mana nak join hang kerja? Lepas tu dia kata, boleh, tapi pukul 9 malam. Okay, cerita dia memang kita orang sampai, kalau boleh kita orang nak shoot pukul 9 ke 10 malam. Tapi disebabkan Irfan ni member aku ni, dia nak join kita orang ni eksplorasi. Dia balik kerja, off duty dia pukul 11 malam. Jadi aku cakap dia, tak apa, kita lepak kedai hang dulu, geng aku lah. Dan aku dengan sepupu aku dengan member aku pergi 3 orang kan sepatutnya kan. Kita orang memang kalau eksplorasi pun memang akan 3 orang. Kalau ada kru baru, aku akan bagi kau orang dalam video ni. Dia tak apalah, aku pun on macam biasa apa semua. Pukul 3 petang tu aku, hari Sabtu tu aku dah pada bar dengan member aku. Tak sabar nak pergi, tak sabar gila nak pergi ni. Betul, cerita dia memang aku nak cerita story kat korang. Sebenarnya parents kita orang sebenarnya memang tak bagi pergi. Macam member aku, parent dia dengan bapak dia kata tak payah, kalau boleh tunda, pergi hari lain. Sebab time tu hujan lebatnya, sampai kita orang nak, macam perancangan tu macam nak batal kan, tak jadi nak pergi sebab jauh. Kita orang daripada Ipoh nak pergi ke Taiping dalam sejam lebih kan. Jadi terus cakap macam mana nak buat ni, hujan. Lepas tu dekat-dekat pukul 4 lebih, pukul 4.30 macam tu tak silap aku, hujan dah makin reda. Jadi member aku call, jom gerak sekarang. Okay, aku tak apa, aku gerak lah, jom kita keluar. Mak aku memang tak bagi sebenarnya. Mak aku sendiri dia kata, jangan degi. Kalau mak cakap jangan degi, tak payah pergi. Tapi aku ni, gimana kita eksplorasi, kita redah kan. Nampak macam daka je, tapi cakap mak tolong izin kan, tak apalah. Jadi aku pergi. Sampai sana dalam pukul 6 petang. 6 petang kita orang lepak tu. Sampai dekat, aku dah ambil kawan aku dah ambil sepupu aku. Kita orang terus shoot pergi ke Taiping. Sampai sana alhamdulillah. Sampai sana aku sampai dekat kawan aku ni, kalau korang tahu, dekat Taiping tempat apa tu, stesen kereta api lama, ada satu kedai deretan tu, dia bekerja kat situ lah, Western Burger, jaga burger kat situ. Tapi dia kedai lah, dia buat macam ala-ala Western, ada chicken chop apa semua, ada meatball. Memang orang cakap makanan pun dengan harga berpatutan lah, mampu milik dah, orang cakap mampu untuk kita makan benda-benda macam tu. Nak kata mahal pun tak. Jadi aku dah lepak kat situ macam member aku pukul 6 lebih. Lepak sampai pukul 8 malam, 8.30 di situ. Lepak tau, isap okok dulu apa semua, sembang, main game dulu apa yang patut tu kan. Sebab nak long masa tu daripada pukul 11 tu, nak tunggu dia balik lambat tau. Kita relax dulu, santai dulu apa yang patut. Jadi kita orang sampai 8.30, kita orang cakap fine, kita orang gerak dulu lah. Kita orang pusing-pusing kat Taiping tu. Sebab member aku lagi seorang ni dengan sepupu aku pun, dia orang selalu berjalan. Tapi orang cakap kalau dengan trip, dengan kru, dengan tim-tim ni lain tau, seronok dia pusing-pusing. Jadi aku pun pusing lah. Satu Taiping, orang cakap pusing sampai ke Taiping Mall. Pusing. Tiba-tiba aku ni otak aku ni seminit tau. Otak aku tiba-tiba, apa kata kita pergi try lampu dulu, lighting dulu. Member aku cakap, kat mana? Dekat hotel tu lah. Okay, tak apalah, aku pergi. Pusing hotel guys, gila kau guys. 4 kali pusingan dekat situ. Waze tu dah tunjuk dah kat situ 4 kali tak jumpa jalan. Pusing 4 kali. Kali kelima, sebab dia pusing, rupanya bila dia dalam belatan, dia dekat atas bukit hotel tu. Bila pusing tak jumpa.
Aku pusing kali keempat, dia ada satu bukit. Bukit tu memang gelap gila tu. Aku cakap kalau naik atas ni sekejap lagi, kereta aku tak lepas pula. Sorry. Naik atas ni takut yelah kereta mungkin nak 4-wheel drive kan. Cakap tak apalah, pusing lagi sekali. Cari dekat Gunung Wis. Kali kelima tu aku cakap tak apa, kita try naik bukit tu. Wuk, aku naik bukit. Bukit dia tak tinggi guys, rendah sangat. Bukit dia rendah, memang kereta aku lepas. Lepas tu aku naik, pusing. Aku nampak macam batang-batang tu, macam orang cakap tiang-tiang seri daripada hotel tu di luaran gerbang dia. Aku tengok kan, wow. Aku terus naik macam satu darah, atas kepala tau. Sebab tempat dia tu mengerikan. Memang orang cakap, selama kami explore tempat-tempat ni, macam Bukit Bangkong, kau tengok YouTube aku explore, tak ada rasa macam tu sedebar tu. Dia punya insting tu, dia punya aura tu kuat sangat. Aku pun, kita keluar test lampu. Terang, memang terang gila. Terang, dia tak boleh buat bincang. Memang nampak real. Tapi disebabkan hutan, bila dalam video, dia kalau perkhidmatan dalam macam bangunan kita boleh nampak. Boleh nampak sebab lampu tu kat situ dia capture dia. Macam hutan ni, dia meluas, kita nampak kan atas bukit tu. Aku cakap, jomlah kita keluar. Masa dah pusing-pusing tu dalam 10 lebih. Tak apalah, aku cakap kita pergi isi minyak dulu. Sebab saat lagi habis je ambil Ifan, kita balik, tak payah nak isi minyak dah. Aku cakap dekat kru lah, dekat team. Okay, balik. Tak balik, aku nak pergi kedai member aku balik lah. Dah 10.30 macam tu. Guys, tolong cakap, lain kali kalau nak pergi mana-mana, kena minta izin mak bapak dulu. Aku ni degil. Aku dengan kawan-kawan aku ni degil kan, minta izin mak bapak. Kalau dia orang tak izinkan, mungkin ada jadi satu apa benda yang tak baik. Betul guys, aku akui benda tu. Kami sampai je dekat Shell, aku nak isi minyak. Sebab aku cakap, balik lepas habis shoot kita terus balik Ipoh. Kita tak payah tunggu sini, tak payah stay sini, terus balik je. Jadi malangnya lepas isi minyak, kereta kami alam berbunyi selama 1 jam. Bunyi. Aku tak tahu kenapa, sebab bateri aku baru, alam aku tak ada masalah. Sebelum aku pergi tu, sebelum hari Isnin, hari Khamis tu aku call Irfan. Isnin tu aku dah servis kereta, minyak hitam apa semua aku dah servis. Tayar aku dah check, signal, air pun aku dah standby dalam bonet. Untuk air kalau enjin panas kan, aku dah standby semua dah. Tiba-tiba kenapa dia boleh jadi macam tu? Tak apalah, aku pun kenapa ni, kenapa. Tapi dalam time tu aku tak ingat langsung nak azan ke, nak baca ayat kursi. Dia macam otak tu macam, aduh kenapa jadi macam ni kan. Start tak boleh. Jadi sepupu aku tadi dengan member aku tolak kereta. Aku masuk gear 2, macam biasa lah. Aku tolak 3 kali, dia orang tolak. Kali keempat baru kereta tu hidup. Kereta tu hidup. Okay, jalan macam biasa. Sampai dekat kedai kawan aku tu. Sampai je, aku tak tutup enjin pun, tiba-tiba enjin tu mati sendiri. Kenapa? Aku jadi wow, kenapa ni dugaan macam ni kan. Lepas tu aku baru teringat, ini mesti sebab mak bapak kita tak bagi kita pergi lah apa semua kan. Aduh, di punca lah, degil lah kan. Memang kalau ikutkan aku nak call lah. Aku nak call siapa-siapa lah. Lepas tu yang sepupu aku ni call bapak saudara kita orang, bagi tahu macam ni. Dia kata okey, try buat macam ni kan, untuk yang kereta tu. Buat macam ni pun tak jalan. Akhirnya aku ambil keputusan, okey, minta tolong semua Ifan kawan aku tu yang daripada Taipei tu, kawan-kawan dia yang bekerja kat situ, semua dalam 6 ke 7 orang macam tu lah. Tolak kereta aku, start balik macam biasa. Alhamdulillah. Aku rem dalam 5 minit. Rem kereta. Aku biar. Cakap Fan, dengan Amir semua lah, dengan sepupu aku cakap, boleh tak sampai kat Casuarina sekejap lagi, hotel yang kita nak explore tu, kita jangan mati enjin. Tak habis, tak apa. Dia kata tak apa, sebab aku takut bila kita tutup enjin, mati je lagi. Okey, tak apa lah. Lepas tu kita orang shoot dalam setengah jam macam tu lah, tak lama. Sebab tak apalah, kita orang dah shoot apa semua.
dalam kawasan tu dia jadi sempit. Dia macam, sebab kita tengok YouTuber lain buat, wow, nampak besar tempat ni. Tapi bila kita orang pergi, nampak benda tu biasa kan. Sebab dikatakan hotel tu, okey, aku masukkan bab ni dulu. Sekejap lagi aku cerita yang tu. Hotel tu daripada tahun 1985 tak silap aku lah, ditutup oleh jajahan British. Diorang jajahan, diorang dah belah lah dari situ. Dan kerajaan negeri Perak ambil untuk dijadikan hotel bajet kat situ. Dalam 10 tahun sampai 2010 dia tutup atas load. Load ni maksudnya macam tak nak mampu tanggung kos lah. Kos mungkin ni lah apa lah kan. Sebab hotel tu diorang cakap banyak diorang cerita hotel ni macam benda yang macam kalau orang tu tidur bilik 302 contoh, besok pagi bangun ada dekat lobi, besok pagi bangun ada dekat tandas, contoh macam tu. Jadi banyak yang lama-lama diorang berkhidmat di situ selama 10 tahun saja kerja dia berak. Lepas tu diorang tak tahu jadi macam mana, diorang terbiar tempat tu macam tu saja. Aku tak tahu sampai sekarang kenapa tak ada orang yang ambil alih tempat tu, jadikan tempat tarikan pelancong seperti Kelly Castle ke kan. Kalau aku jadi macam tu lah, Kelly Castle. Lepas tu tempat macam tak tahulah kan, mungkin ada sebab-sebab dia yang kita tak boleh nak tahu. Jadi aku explore tempat ni, memang tempat tu dah berlumut. Lepas tu bahagian kitchen dia, bahagian dapur dia penuh dengan kelawar. Jadi kita orang stand down situ dalam 10 minit macam tu. Member aku cakap dia dah tak tahan. Dia dah tak tahan dengan aura tu yang sangat dia cakap dia tak tahan. Okay, tak apalah. Ya, right, kalau tak tahan tak apa, kita boleh gerak sekarang. Sebab ramai yang mengatakan YouTuber situ, ada yang macam, ada aku tengok Bigo Live yang buat live terus untuk stream kat situ, shoot kat situ terus. Banyak mengatakan kat situ ada Scarlet Heads atau dikenali sebagai pocong. Pocong kat situ memang real lah. Penempatan kat situ pun, sekeliling kat situ, kawasan itu pun memang kata kat situ ada pocong penunggu dia. Alam aku pun tak tahulah. Sebab masa aku shoot memang aku tak nampak apa-apa, alhamdulillah. Cuma aku dengar macam tangisan budak dan juga member aku tu, dia dengar dengusan nafas yang sangat kuat. Tapi dengusan nafas tu macam seolah-olah marah kepada aku dengan tim. Okay, tak apa. Jadi habis kat situ part tu aku dah habis. Kita balik pasal kereta tadi. Aku balik, aku cakap okay, kita dah ambil gambar, dah shoot apa semua. Aku cakap Irfan terima kasih apa semua macam ni kan, teman kita orang apa lah join sini. Tapi Irfan dia jaga kereta aku kat sana. Dia ada seorang lagi kawan dia naik kereta juga, dia jaga kereta aku sebab kereta aku tak boleh mati. Kalau tutup je lagi mati enjin kan. Aku nak balik Ipoh, jauh je, no kan. Tak apalah, itu settle bab tu. Dia jaga. Itu aku cakap tak apalah, gerak terus. Dia pun balik, kita orang balik ke Ipoh. Kau tahu tak, masa pergi daripada Ipoh petang tu, Ipoh nak pergi ke Taipei, alhamdulillah kereta aku lancar gila. Dia punya macam biasa kan, kau tahu kan, macam biasa apa semua. Masa nak balik tu aku tak tahu nak cakap punya berat dia. Lepas tu orang kiri kanan kereta, aku duduk belah kiri, aku tak boleh duduk belah kanan. Berat dia tu macam bawa lori guys, bawa bas. Aku pun orang kanan tengok Usha tengok apa hal. Tahulah aku lambat kan, apalah. Berhenti di Tol Gelapang lah, Perak. Berhenti di situ, tak tutup enjin sebab dia orang kata nak pergi tandas. Berhenti dekat R&R kan, Chin dah buang air apa semua. Aku balik, aku hantar sepupu aku kat area Becam. Lepas tu aku lepak di rumah kawan aku tu kejap, dalam 1 jam lah. Sampai je bapak member aku dia keluar. Dia kata, awak balik kan. Dia cakap, balik cik kan, tak boleh lah, Amir tak tahan dah kan. Itulah kau lagi kan, pakcik dah kata pergi hari lain tunda. Nak buat macam mana kan, nak shoot je masih kan.
Lepas tu dia kata dia masuk dalam kereta tau. Bapak member aku ni masuk dalam kereta. Dia tutup pintu, tak tahu apa yang dia baca. Lepas tu dia keluar. Dia kata Peace, dia panggil aku lah. Peace, relax lu, jangan balik lu. Dia kata jangan balik lu, relax lu. Dia kata dia lagi bawa balik. Okay, tak apalah. Lepas tu sembang. Bapak dia kata kau pasal tak ada something apa pakcik tu atas kereta korang tu? Kau tahu tak kereta aku tu masa tu kan hujan, aku cakap korang kan. Bila hujan, bila dah berhenti, kita ada macam satu embun. Kereta tu berembun. Lepas tu kau boleh tengok gambar ni. Gambar ni yang sangat pelik. Kau tengok gambar tu. Kenapa benda tu ada kat situ? Yang situ je, bahagian tu je kering, bahagian yang lain semua berembun. Jadi aku rasa shock. Tak tahulah, mungkin lah bapak dia cakap benda tu numpang atas kereta aku tu. Jadi tempat tu kering. Berbau pun, nak kata bau pun tak ada, sebab kami salat kat situ tak ada bau. Tapi kat situ memang panas sangat. Antara bumbung aku tu, yang lain tu berembun. Elok je bentuk bulat yang aku tunjuk gambar tadi. Tu je guys, aku jadi wow. Okay, nice, pengalaman baru lah. So itu saja untold story hari ni. Aku nak bagi tahu cerita kronologi untuk Casuarina in Taipei yang baru-baru ni kami pergi. Jadi insyaAllah kami tak janji. Kami akan buat satu eksplorasi di tempat yang paling rare sekali. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa panjang umur, kami akan buat di rumah. Nantilah kami akan bagi tahu. Tak apa, stay tune guys. InsyaAllah nanti aku akan upload video-video lain. Bukan sekadar video ni. Buat masa ni aku akan upload video jenis-jenis. Mungkin seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, InsyaAllah. Apa-apa kalau nak, PM je aku dekat Facebook Muhammad Hafiz, MOHD Hafiz, HAFIZ. Simple lah. Ataupun pergi IG aku Aziz Sula dan contact je nama aku kat situ. Aku tak marah guys, aku tak marah. Contact je nama aku, senang. Aku boleh cari korang sampai depan rumah. Tak ada lagi korang macam. Itu saja untuk video kali ni guys. Kita jumpa di next video dalam channel BS Studio. Jangan lupa like, share and subscribe. Free je guys. Assalamualaikum. Moga korang murah rezeki dan sihat selalu. Assalamualaikum.